Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, terlebih dahulu kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat berada bersama-sama di tahun baru 2024. Baru hari ini hari yang ketiga, 3 Januari. Namun kita telah pun juga berada di bulan Jamadil Akhir di hujung. Bermakna kita akan juga InsyaAllah jika dipanjangkan umur akan mengharapkan bertemu dengan bulan Ramadan, Rajab, Syaban, Ramadan yang sekitar 60 hari lebih sedikit. Apapun dalam suasana kita kegembiraan, sedang bergembira menyambut selamat menyambut tahun baru, kita sering diingatkan, saya sering mengingatkan akan formula ilmu hisab ataupun matematik. Orang sebut umur bertambah, okeylah kita boleh terima umur bertambah, tapi jangan lupa kita dekat dengan titik penamat. Makin dekat makin bertambah, makin dekat dengan titik penamat kehidupan, yakni kematian. Jadi di samping kita berbangga kata hari ini hari jadi saya yang kesekian-sekian, kita juga harus berduka cita dan mengharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk dan hidayah dan kekal dengan berada di landasan Islam syariat yang kita amalkan ini untuk mendapat husnul khatimah. Jadi alhamdulillah hadirin sekalian, kita dikurniakan dengan nikmat Islam, iman, yang kita warisi sejak sekian lama. Mudah-mudahan kita terus kekal dengan nikmat itu dan beramal dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahawa untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala sentiasa beramal dengan perkara-perkara yang baik dan menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Seperti biasa saya memulakan dengan membaca satu potong hadis, matan hadis yang menggambarkan maksud keperluan kita mencontohi, teladani sifat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan untuk membawa petunjuk dan juga panduan jalan untuk umat Islam beramal. Hadis itu daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-iffah, terhindar daripada perbuatan yang tidak baik, dan kecukupan, yakni tidak meminta-minta. Hadis riwayat Muslim, status hadis sahih, yang mana pengajarannya sangat jelas kepada kita bahawa Rasulullah SAW mengajar kita berdoa, dikurniakan petunjuk, huda, yakni jalan lurus, jalan yang betul, jalan yang dibimbing oleh syariat, dan memiliki sifat taqwa, yakni sentiasa nak berbuat baik dan meninggalkan segala kejahatan-kejahatan.
dan terhindar daripada sifat afaf ataupun terhindar daripada perbuatan yang tidak baik. Itu sifat yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu adalah petunjuk dan bimbingan Allah yang kita kena pohon sepanjang masa. Walaupun kita dah dapat Islam, kita terus memohon, kerana hidayah itu adalah jalan yang akan memandu kita untuk setiap pergerakan ke mana pun kita pergi. Walaupun nak tuju ke masjid pun kadang-kadang ada kekeliruan, ada dia punya lencongan, ada dia punya pujukan dan sebagainya. Yang ini petunjuk yang sentiasa ya, diberikan oleh Allah kepada yang Allah nak. Jadi kita kena mohon ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita sentiasalah berdoa ya, dan mengharap kita kekal dengan hidayah dan petunjuk bersama dengan Islam ya. Sebab itu kita pernah mendengar suatu bentuk lagi doa yang dikatakan, iaitu ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya, sungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-iffah, terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Jadi al-ghina, kita sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi kita hari ini alhamdulillah tuan-tuan boleh lagi datang ke surau ya, boleh lagi datang i'tikaf, boleh lagi insya-Allah malam nanti kita bangun untuk solat sunat dan nanti kita baca Quran. Jangan sekali-kali berlalu satu hari dalam hidup kita tanpa membaca Al-Quran. Jadi kita boleh baca WhatsApp yang banyak, boleh tengok TikTok ya, Instagram ya, Facebook dan sebagainya, tapi Quran tak tengok, ya itu masalah besar. Jadi kita mau tak mau mesti menjadualkan diri kita dengan membaca Al-Quran itu, tak kiralah ya, dengan menetapkan suatu waktu ataupun beberapa waktu. Yang penting menghabiskan satu hari satu jumlah bacaan ya, senang cerita satu juzuk lah, kalau kuat lagi 2 juzuk, kalau kuat dan hebat lagi 3 juzuk, dan seterusnya untuk kita mengkhatamkan bacaan Al-Quran itu. Di samping kita mentadabbur, kita mencari ibrah dan petunjuk-petunjuk yang penting dalam suasana hari ini. Kita berhadapan dengan perkara-perkara yang berbagai-bagai, berada di media sosial ataupun di berita-berita di mana-mana pun penuh dengan pembohongan, penipuan dan pendustaan. Tuan-tuan mungkin ada dapat satu maklumat dalam mana seorang Palestin mengatakan bahawa ya, pemberita-pemberita di luar negara sentiasa membohongi dan menggambarkan mereka lah pengganas. Sebenarnya orang lain lebih ganas, tapi digambarkan sebagai Hamas itu pengganas dan sebagainya. Jadi hadirin sekalian, pada malam yang berbahagia ini saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan memahami suatu perkataan yang mudah saja, yakni hasad. Hasad ya, yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai perasaan iri hati kerana orang lain kaya, contohlah, orang lain berpangkat, contohlah, orang lain punya segala-gala kehebatan, ketinggian dan sebagainya, tetapi kita hasad dekat dia, kita iri hati dekat dia ya, dan dengki. Itu kalau orang Melayu tambah lagi, hasad dan dengki, cemburu, disertai dengan niat jahat. Dahlah tu ada pula satu perasaan lain, kalau boleh terhapuslah segala nikmat-nikmat itu kepada orang itu. Itu yang tak tahan tu, itulah dikatakan hasad ya. Hasad, dengki, khianat, berikutan dengan sifat itu akan berlakulah perkara-perkara yang lain yang nak gambarkan betapa hasad itu adalah satu sifat yang punya rantaian perkara-perkara yang tidak elok ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, menurut beliau istilah hasad dalam maksud-maksud hadis yang akan kita baca nanti ya, sebagai membawa maksud al-ghibtah
iaitu keinginan untuk memperoleh nikmat seperti orang lain tanpa rasa mahu melihat nikmat tersebut ditarik dari orang itu. Artinya dia nak nikmat orang tu dan orang tu hilang nikmat itu. Itulah yang dikatakan hasad, ya. Inilah masalah yang kita hadapi, ya. Hasad ini akhlak yang mazmumah, yang tidak elok, ya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya untuk menghindari, ya, untuk menghindari perilaku tersebut, ya, yang ini merupakan penyakit hati. Jadi hadirin sekalian, dalam contoh-contoh kehidupan, ya, hasad ni boleh berlaku dalam semua segmen kehidupan. Orang berniaga, cara hasad, cara berniaga. Orang bekerja, cara bekerja. Di jabatan kerajaan, di perniagaan atau di kelang, dia di mana mereka bekerja. Orang yang berpolitik, cara politik lah. Masing-masing segmen-segmen, dimensi-dimensi kehidupan ni ada saja orang-orang yang hasad, yang akan menjadikan sifat kedengkian dia itu meluap-luap untuk melihat nikmatnya orang peroleh itu hilang daripada mereka. Dia puas hati, itu yang masalah dia. Jadi hadirin sekalian, dalam konteks inilah, ya, satu maksud hadis yang lain daripada Az-Zubair Al-Awwam. Kita sering dengar nama sahabat-sahabat ni, pernah berkata daripada Rasulullah SAW bersabda, akan datang menimpa kamu penyakit umat-umat sebelum kamu, hasad dan benci yang ibarat pisau cukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Sukakah kalian jika aku tunjukkan jalan yang mengukuhkan kasih sayang kalian? Yakni, sebarkanlah salam di antara sekalian. Jadi bila jumpa kawan-kawan, kita ucap Assalamualaikum. Itu adalah sunnah. Sama ada kita kenal ke tak kenal ke, kalau kita yakin dia Islam, beri dia Assalamualaikum. Kalau kenal, bertambah lagi lah kemesraan itu. Jadi ini menggambarkan bahawa, hadis ini menggambarkan adanya penyakit hasad, dengki, yang telah merosakkan kemuliaan diri dan umat masa lalu, contoh masa lalu, dan kini pun serupalah. Mereka-mereka yang beramal dengan sifat hasad dan dengki ini menyebabkan mereka saling memusuhi antara satu sama lain. Tak boleh geng ya. Tak kira lah apapun saya kata tadi, bidang-bidang kehidupan, bidang pelajar, cara pelajar, tuan-tuan boleh tengok YouTube macam mana pelajar hasad kepada pelajar yang lain, ya. Dia akan guna segala ilmu-ilmu yang tak patuh syarak, ya. Tengok orang tu pandai sangat, sentiasa nombor 1 dalam kelas, dia pun cari high, dia hasad kalau boleh budak tu jadi bodoh. Itu berlaku, tuan-tuan boleh tengok dalam masyarakat, ya. Jadi permusuhan terjadi di antara mereka kerana tidak ada rasa saling cinta mencintai. Tadi disebut kita nak kasih sayang, nak masuk syurga kena ada sifat kasih sayang, ya, saling cinta menyintai dan tidak saling berhasad dengki, ya. Jadi itulah contoh, ya. Jadi sentiasalah kita melakukan perbuatan yang baik, ya. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan bahawa hasad ialah membenci nikmat Allah SWT yang berada pada orang diri, seperti mana tadi disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi perasaan suka sekiranya hilang nikmat tersebut daripada orang itu, atau puak tu, atau geng itu, atau kita boleh apply, kita boleh huraikan tentang perkara-perkara yang saya sebut tadi, kerana sifat ni menjurus kepada ketidaksenangan, tidak suka, tidak gembira, benci kepada orang lain mendapat nikmat-nikmat. Jadi hasad juga berlaku kerana seperti kata, ada sifat-sifat yang lain yang mengiringi orang yang hasad itu. Ia ada sifat nak bermusuh, dia tak boleh hidup damai. Dia ada satu perasaan kesombongan dalam dirinya. Dia kata, Allah, awak yang dia dapat, kenapa aku tak dapat? Oleh itu aku akan buat tahana, akan lakukan apa saja. Dan hasad juga timbul kerana
jawatan. Jadi timbul soal jawatan ni macam-macam. Dalam organisasi nakkan jadi presiden kepada organisasi itu. Kalau dalam kampung nak jadi pengurus jawatan kuasa kampung, macam-macam. Semua ni menggambarkan kalau kita ada sifat hasad, ya, kita ada sifat inginkan jawatan, hubur riyasah, nakkan orang panggil kita kerana kita ada kedudukan tertentu. Kalau tak ada kedudukan, kita tak dapat nikmat penghormatan tu, kan? Itu masalah besar. Kita berkendakkan kepada pujian dan penghormatan manusia, ada masalah, ya. Dan untuk kita mungkin lupa tentang contoh-contoh manusia hasad ini telah pun berlaku di zaman manusia anak kepada Nabi Adam. Masa tu Nabi Adam, ya, dan isterinya Hawa dan diikuti dengan anak dia yang 2 orang, Qabil dalam apa ni, proses melakukan korban yang Allah perintahkan supaya mereka melakukan korban, dan masing-masing buat korban. Seorang buat korban yang ikhlas, seorang yang buat korban yang tidak ikhlas. Jadi manusia telah memulakan satu titik kelakuan, PL, perangai, tabiat yang menggambarkan watak manusia yang dipujuk oleh syaitan, iblis laknatullah. Kerana Nabi Adam yang duduk di syurga pun berjaya dipujuk oleh syaitan, iblis, supaya melakukan sesuatu sehingga Allah keluarkan Adam dari syurga. Itu adalah skrip. Jadi nak gambarkan iblis ini dia sentiasa menggoda manusia kerana dia telah bersumpah kepada Allah SWT memohon izin setelah dia tidak hormat, tunduk kepada Nabi Adam ketika penciptaan Adam, maka dia telah engkar dan sombong dan bongkak, dan Allah dia mohon setelah Allah murka, maka dia mohon untuk menghasut umat manusia sampai hari kiamat. Jadi kita bermusuhan dengan iblis ni sampai kiamat. Jadi kita kena belajarlah ilmu-ilmu untuk memahami apakah yang iblis buat, syaitan buat. Kita mesti belajar. Ada banyak kitab-kitab yang ada untuk kita ketahui strategi, taktik dan langkah-langkah yang syaitan akan lakukan di semua level manusia. Yang alim cara alim, yang berharta cara berharta, yang miskin pun termasuk juga akan digoda oleh iblis dan syaitan. Dalam surah Al-Maidah ayat 27, ya, watlu alaihim naba abna adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka itu, yang diterima korban Habil. Itu ayat matan. Nakkan dia punya tafsir syarah, kena baca kitab yang lain. Jadi balik kita mengaji, buka Quran, tak kira yang pandai bahasa Inggeris, bukalah rujukan bahasa Inggeris. Yang pandai Arab, bukalah tafsir Arab. Yang pandai bahasa Melayu macam saya, tuan-tuan yang startup, boleh bacalah semua yang telah diterjemah atau yang ditulis asal oleh penafsir-penafsir. Yang ini korban Habil diterima dan tidak diterima korban Qabil. Ia berkata, Qabil ni dah mula sifat hasad. Aku pasti membunuhmu. Itu dia, tuan-tuan. Hasad ni sampai peringkat maksimum boleh bunuh orang. Itulah yang kita takut, yang kita tidak mahu, yang kita nak khawatiri, yang kita harap perkara seperti ini tidak berterusan. Tetapi apakan daya, oleh kerana manusia bernama manusia, mereka akan melakukan perkara-perkara yang mungkar ini. Aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi tabiat manusia yang suka menimbulkan perselisihan dan permusuhan
akan melahirkan sifat hasad, dengki, kezaliman serta kebencian. Adik-beradik sendiri boleh bayang, Habil dan Qabil, dua beradik, cuma seorang berkorban dengan ikhlas semata-mata untuk mendapat kerana Allah, seorang dia ada menipu cara dia. Tuan-tuan boleh baca tafsir bagaimana korban yang tak diterima dan terima itu, ya. Jadi keadaan mereka tidak ubah seperti peristiwa bersejarah juga dua orang, ya, anak Nabi Adam tadi, dan juga peristiwa Nabi Yusuf yang juga adik-beradik dia yang ramai itu humban dia ke dalam pergi buta, khianat, dengki, hasad, kerana katanya Nabi Yaqub, bapa kepada Nabi Yusuf ni, sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Itu hasad. Jadi begitulah adik-beradik, kita pun hasad dengan adik kita, abang kita, kakak kita, pak menakan kita, mak menakan kita, family semua. Ada orang sampai peringkat itu. Dan saya katakan tadi, itu tidak mustahil sebab ianya manusia. Dan di sana ada iblis, syaitan yang sentiasa mengadu domba, memujuk-mujuk, membisik-bisik, merayu-rayu dan menjanji-janjikan sesuatu, membisik, ya. Jadi hadirin sekalian, kisah-kisah dalam Al-Quran, ibrah dan juga contoh-contoh yang digambarkan ini, hendaklah kita mengambil teladan, ya. Amalan buruk hendaklah kita jauhi. Kita tak upaya nak mendapat nikmat itu, sekurang-kurangnya kita berdoalah kita pun dapat, jadilah. Tapi janganlah kita dengki sampai orang itu hilang nikmat yang mereka peroleh, sedangkan mereka juga peroleh dengan cara-cara yang halal. Patutnya kita bersyukur dan bergembira melihat ada di antara rakan-rakan kita dan masyarakat kita yang Allah beri rezeki, dan kita doakan mereka akan menggunakan kemewahan dan kelebihan-kelebihan itu untuk beribadat dan juga melakukan kerja-kerja amal yang banyak. Hasad ni adalah penyakit hati, tuan-tuan. Dia datang dengan, saya katakan tadi, suatu perkara yang sama ada dirancang atau tidak, dipujuk atau tidak, dia merupakan suatu rangkaian perbuatan yang memang tidak diterima sebagai perbuatan baik, ya. Rangkaian-rangkaian daripada perbuatan itu ialah timbullah nanti dia nak menjatuhkan, nak mengaibkan, maka dia akan buat fitnah. Fulan bin fulan ni bagian, ya. Dahlah buat fitnah, dia bohong. Fitnah dengan bohong tu beri bersekawan sekali, sebab fitnah mesti sesuatu yang tidak betul. Jadi fitnah pun buat, bohong pun buat, kemudian dia membuatkan adu domba. Dia panggil kawan tu, dia kata macam ni, dia jumpa orang lain, dia kata macam ni. Ini perkara-perkara yang sangat patut tidak dilakukan, tetapi telah pun berlaku. Dan di hadapan kita, kita melihat perkembangan kemanusiaan yang ada sifat hasad ini sentiasa mencari jalan-jalan untuk meruntuh, menjatuh dan mengaibkan orang lain yang punya nikmat-nikmat tertentu. Malahan dikatakan tadi sampai peringkat sanggup membunuh atau mencederakan fizikal, mencederakan dengan apa-apa cara. Kalau menggunakan ilmu hitam, ilmu-ilmu yang santau dan sebagainya, mereka akan buat, ya. Dalam kisah-kisah kehidupan masyarakat, kita akan jumpa ada orang tu dia sakit panjang, bila semak-semak dia kena santau. Ya, ilmu ni dia ada, tuan. Ilmu ni Allah juga yang izin, walaupun dia jahat, bukan Allah suka. Tapi ada orang menuntut menggunakan kaedah-kaedah yang begitu, maka berlakulah apa yang patut berlaku, ya. Malahan dia bagi tahu, kau nak susahkan dia macam mana? Maknanya susahkan dia dengan keadaan dia lama menderita, ya, harganya sekian, saya akan usahakan. Dia akan berkawan dengan makhluk lain tu, ya, jin dan syaitan semua tu, macam-macam bagi pengeras dia, insya-Allah, ya. Inilah perkara-perkara yang telah berlaku, sedang berlaku, akan terus berlaku jika kita tidak dapat memahami ketentuan dan takdir Allah. Jadi hati ini, tuan-tuan, adalah satu dalam diri kita. Ni ada seketul hati itu
Yang baik, baiklah. Kalau jadi jahat, jahatlah. Hati ini kalau orang Melayu, dia macam-macam hati ni. Kalau tuan-tuan boleh buat kompilasi tentang hati ni, ada beratus-ratus rangkaian kata hati. Ada maksud baik, okey. Ada yang maksud tu memang tidak baik. Macam dikatakan buruk hati, apalagi buta hati, macam-macam kan. Maksud tu boleh buka lah dalam perumpamaan dan peribahasa, ya. Dendam hati, ya. Yang jatuh hati, sakit hati, macam-macam, ya. Yang gelap hati. Jadi ini menggambarkan bahawa saya katakan tadi, perasaan tidak senang seseorang apabila orang lain melebihi dan melampaui dalam segala segmen kehidupan tadi, harta, jawatan, kejayaan, kemasyhuran, populariti dan sebagainya. Mulalah kita melemparkan, membuat tuduhan, ya. Su'uzan, satu lagi sifat yang berangkai dengan hasad, ya. Bohong, fitnah, adu domba, dengki, khianat, buruk sangka. Ini masalah umat yang kita mesti jauhi. Maka ini akan memadamkan cahaya hati kita. Kiranya ada sifat-sifat itu pada kita, dia akan memadamkan cahaya nur hati kita dan akan menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Takutlah kalian pada sifat hasad dengki, kerana sesungguhnya hasad dengki akan membakar kebajikan dan menghapus kebajikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi implikasi kepada sifat hasad, ya, menyebabkan amalan baik yang dilakukan akan hilang. Artinya pahala-pahala kita hapus. Perbuatan kita tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rajin solat, rajin puasa, tapi kita dah ada hasad tu, amalan-amalan kita tu nanti tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita tidak membuang sifat hasad itu, ya. Tapi itulah sedihnya, kata bahasa standard, ironis. Sedihnya sifat ni berlaku dulu, kini, Allah taala mungkin sampai besok, sampai selagi ada dunia, belum kiamat, ya. Itulah, nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik ini memang nak kena jaga jiwa, nak jaga perasaan, nak jaga perbuatan, nak jaga amal-amal yang dikatakan bila kita bercakap, akhlak kita tunjukkan bagaimana perkataan-perkataan lembut dan gentle yang kita gunakan untuk meraihkan keperluan masyarakat, ya. Timbullah juga rangkaian kata hasad tu, ghibah, mengumpat. Yang lagi buat tuduhan palsu, ya, macam-macam tadi saya kata, ya. Maknanya akibat daripada hasad itu rangkaian perbuatan jahat itu bergerombolan, sekumpulan menjadi-jadi, wujud persengketaan, perselisihan, pergaduhan, malahan sampai peringkat boleh membunuh, menginaya. Macam kita tengok macam sekarang polis sedang buat siasatan tentang adik Rayyan, ya, yang 2 minggu lepas yang meninggal. Adik Rayyan yang ada sedikit jenis sakit, ya, dan meninggal, dan polis mengesahkan ianya dia ada bukti perbuatan jahatnya tu dengan ada kesan-kesan lebam kepada badan anak kecil itu. Jadi itu kerja polis lah, kerja forensik itu mereka pakar dalam bidang itu. Kerja doktor buat postmortem, tengok apakah unsur-unsur yang ada, lebam, luka, tekanan dan sebagainya. Itu kepakaran itu Allah bagi kepada mereka-mereka ini, pihak-pihak yang berkenaan. Jadi mereka sedang mencari, ya, dan mencari bukti-bukti, ya. Jadi hasad ini dan dengki dan khianat akan melahirkan begitu banyak perkara-perkara yang menjadi dosa rangkaian dosa. Itu yang kita mesti hindari, rangkaian dosa-dosa yang kerana perkataan, perbuatan dan juga tindakan-tindakan yang kita lakukan tadi, ya, yang timbul kerana kita tidak dapat melihat kelebihan, ketinggian, penghormatan yang Allah beri kepada orang lain,
yang kita mahu dia hilang. Jadi daya tindakan ini apabila terlalu tinggi dan terlalu melampau, yang kita tidak puas hati terhadap apa yang orang lain dapat, maka kita akan cuba memusnahkan, saya katakan tadi, mangsa. Jadi menjadikan orang itu sebagai mangsa kepada suatu komplot dan juga pakatan yang dirancang untuk menghapuskan. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlibat, dan kita jauhkan diri, dan kita mesti ikut pedoman agama dalam mengharungi kehidupan yang begitu, ya, yang dalam skrip dan tatanan kehidupan. Kita mestilah sentiasa mengingat pedoman agama, dan kita mengingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasada, ya, dan dari kejahatan orang yang dengki bila melakukan dengkinya. Jadi kita berdoa kepada Allah Taala, kita mohon doa, kita sentiasa mengharap, ya, kita tak boleh lari daripada orang dengki, tapi kita boleh berdoa supaya orang tidak dengki. Jadi maknanya kita boleh doa supaya orang itu jangan dengki. Kita doalah kepada Allah. Itulah saja yang boleh kita buat. Orang tu dia nak dengki juga, kita tak buat apa. Tapi yang kita boleh ialah kita mohon Allah Taala, ya Allah, ya, jauhilah, ya, dan kejahatan dari orang-orang yang dengki. Sebab orang yang dengki ini ada di mana-mana dan bila-bila, dan mereka biasanya pantang dicabar, pantang dipujuk, pantang dirayu, pantang diajak, pantang dibuat. Mari kita buat pakatan-pakatan, rundingan-rundingan untuk melakukan perkara-perkara yang demikian itu. Jadi hadirin sekalian, dalam surah Al-Hasyr pun ada, ya, ayat 10, ya, walladzina ja'una min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya, muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rabb, kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi kita balik kepada kehidupan beragama, yang kita belajar agama, dengar kuliah agama, dengar kitab-kitab dan apa-apalah di radio, TV, YouTube dan semuanya. Kita balik pada panduan agama, ya. Panduan agama itu mengajak kita, mengajar kita, membimbing kita, menggunakan ruang-ruang waktu untuk kita sentiasa berdoa, ya. Kerana Rasulullah SAW juga ada menyebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah kalian saling dengki-mendengki, jangan saling memutuskan tali persaudaraan, dan jangan saling membenci, dan jangan pula saling berseteru, membelakangi, bermusuhan, dan jadilah kalian hamba yang sebagai bersaudara sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan pada waktu yang singkat ini kita dapat mengambil iktibar, mengambil petunjuk, mengambil ibrah, mengambil pengajaran, pelajaran, pembelajaran tentang sifat-sifat hasad, yang rangkaian-rangkaian perbuatan hasad itu melahirkan pula sifat-sifat jahat yang lain yang patut kita tidak lakukan, kerana jika kita melakukannya memang malanglah, ya, kerana orang-orang yang seperti kita yang nak jadi contoh dan teladan kepada masyarakat dan komuniti, kita mesti berlakuan baik, maknanya kita mesti berakhlak baik. Seperti mana Rasulullah SAW diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Seperti mana kata Bapak Hamka, ya, pun, ya, alat dakwah yang sangat utama ialah akhlak. Akhlak itu tata laku, tata susila, sopan santun, ya, berbudi bahasa, menggunakan perkataan-perkataan yang elok apabila mengajak manusia dan memberikan pandangan-pandangan ketika membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sekalian, apabila sampai saya katakan peringkat
sanggup membunuh. Kita lihat sejarah kehidupan ya. Saidina Ali bin Abi Talib dibunuh oleh Ibnu Muljam, Abdul Rahman bin Muljam, yang hafaz Quran, sanggup membunuh seorang khalifah. Itu sudah peringkat melampau. Kalau dalam konteks kelompok dikatakan khawarij lah ya, tak apalah. Kita nak belajar sifat-sifat bila dah dengki, khianat, apa semua, tambah begitu ya. Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Al-Khattab, juga mati ditikam dengan pisau beracun yang diperintah arah oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Jadi ada sekalian, dunia tidak begitu indah dalam beberapa episod kehidupan. Seni dan skrip ini berlaku, saya katakan tadi, bermula dengan Nabi Adam ya, dipujuk oleh iblis keluar dari syurga, dan lakonan anak dia yang dua beradik itu yang ketika bila dibunuh tak tahu nak buat macam mana, burung gagak yang ajar bagaimana nak timbus mayat dalam tanah, korek tanah. Jadi binatang yang mengajar manusia untuk mengkebumikan, menanam mayat. Jadi begitulah seterusnya hadirin sekalian ya. Jadi untuk itu kita kata kehidupan ini, Rasulullah SAW sebagai penutupnya, saya membacakan satu lagi maksud hadis daripada Allah ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berperilaku keji, dan suka berkata kasar. Sunan Tirmizi, status hadis hasan. Jadi hadirin sekalian, begitulah ya, untuk menjadi orang baik, menjadi manusia baik, kita mesti ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dilahirkan dengan kata-kata, tingkah laku ya, kesopanan, budi bahasa yang kita amalkan ketika kita bergaul, kita bermuamalah dengan mana-mana komuniti, termasuk komuniti ataupun masyarakat yang bukan Islam. Walaupun memanglah orang bukan Islam itu macam-macam hal, tapi kita diminta untuk melakukan contoh-contoh teladan ya, supaya menjadi ikutan dan juga menyebabkan orang lain boleh mendapat petunjuk. Seperti mana kisah popular ketika seorang Arab Badawi kencing dalam masjid, sahabat nak pukul ya, Rasulullah kata sahabat, biarkan dia kencing habis, kalau tidak kan dia kencing berlari lagi kacau, biar dia selesaikan tunai gitu. Begitu kesabaran, akhlak yang tinggi yang ada pada Rasul SAW, yang kita kata cinta Rasul, kita sayang Rasul, kita akan buat apa sajakah untuk Rasul. Maka contoh itu kita kenalah cuba amalkan dalam kehidupan kita, terutama di zaman hari ini, zaman untuk kita membuktikan bahawa kita adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan wa yanhauna 'anil munkar, mencegah keburukan. Kita umat terbaik yang Allah cipta, umat Islam, bukan Melayu. Umat Islam, Allah tak kata umat Melayu, umat Islam. Kebetulan kita ramai Melayu, tapi umat Islam yang daripada bangsa-bangsa lain, Cina, India, Kadazan, apa semua tu, umat Islam, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian kita dapat memahami keperluan ini dan dapat bersama-sama melaksanakan contoh-contoh, melakukan amal-amal ini dengan mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita beramal. Itulah pedoman-pedoman agama yang nak kita bawa apabila kita bermuamalat, kerana sebagai menutupnya sifat hasad dengki itu akan menyebabkan amal kita hapus. Maka kerugian adalah pada diri kita dan keberuntungan adalah kepada mereka-mereka yang kita sebut tadi. Kalau kita mengumpat, orang itu dapat pahala kita dapat dosa dia. Kalau pahala kita tak cukup, dosa dia akan sampai ke kita. Jadi akhirnya nanti kita bankrupt di akhirat. Jadi mudah-mudahan ya, kata Ka'ab bin Malik ya, tentang orang yang hasad ini, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing,
tidak lebih merosakkan jika dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kuasa yang sangat merosakkan agamanya. Manusia yang gila, manusia yang tidak siuman, manusia yang sangat dengki dan sangat hasad ini akan melakukan apa saja untuk mendapat kepuasan dan mencapai tujuan-tujuan yang mereka hendaki dalam kehidupan ini, walaupun mereka melakukan perkara-perkara mungkar yang bertentangan dengan syariat. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada perkara itu. Kita mohonlah ampun kata tadi, mohon bertaubat dan mohon berdoa seperti mana diajar oleh pedoman agama. Kita ada syariat, kita ada petunjuk yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini akan menjadi pengajaran pada diri saya sendiri dan kepada kita semua yang berada di surau untuk melakukan solat sebentar lagi, dan insya-Allah kita berazam dan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang paling baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat dan seterusnya kepada umat Islam. Yang baik itu dari Allah, yang lemah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Kita sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.